Melody keluarkan kontroversi, kuatkan keimanan, hangat, sensasi, panas, meletup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami dalam hangat iaitu Melodic dan bersama saya Izon dan Black. Ya, Black. Itu dia. Dan kami sentiasa mengupas isu-isu hangat, isu-isu semasa, isu-isu yang kami akan paparkan kepada media, kepada dunia. Dan tajuk kita hari ini adalah unsur lucu dalam filem. Ya, so kalau kita tengok pada hari ini, kebanyakan filem Melayu, filem yang dalam Malaysia, banyak isu-isu yang hangat. So sekarang ni, isu-isu inilah yang menyebabkan negara kita tak menjadi seperti apa yang kita nak. Ya, banyak isu-isu hangat pada hari ini. Dan yang paling latest, paling terbaru adalah tragedi MH17 yang terjadi dan amat Hujan lebat ni. Kita berteduh dulu kat basal ni ya. Awak okey ke? Sejuk. Abang Skoding saya mandi ya? Tak lah. Habis tu apa buat? Apa lah skor yang kau boleh dapat? Ya ke? Abang nak ke? Melody. Mana Zizon ni kau. Ni apa tu? Tak ada lah. Okey, kembali ke studio. Okey, sekarang ini macam mana video tadi? Menarik atau mengecewakan? Adakah anda semua sama-sama enjoy? So sekarang ini, lepas kita dah tengok contoh-contoh video yang tak sepatutnya diperlihatkan kepada umum, macam mana kita nak atasi isu ini? Ya, Wawancara. ya betul tu. Kita ke wawancara pertama kita. Saksikan lepas ini. Melody. Terima kasih studio. Sekarang ini kita berada di Setia City Mall dan saya akan berjumpa dengan seseorang. Nak tahu siapa? Mari kita jumpa. Hai, nak main boleh? Nak main bubble, boleh tak? Siapa saya? Saya Zarif daripada Melody. Kurangkan kontroversi, tingkatkan keimanan. Melody. Kalau anda semua nak tahu, inilah orangnya. Nama dia siapa? Asli sangat. Nak tahu dia ni adalah pelakon tempatan. Dia pernah berlakon cerita apa? Saya berlakon cerita Nenek Mobat 3, Oma and the Season 1 and apa? Lagi lah kan? Banyak lagi lah. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak satu soalan, boleh tak? Actually banyak lagi tapi itu nanti. Okey. Apa pendapat Isa tentang filem-filem Melayu moden? Filem Melayu moden. Nak dikatakan dari dulu sampai sekarang, cerita dia ada yang klise, ada yang tak. Just nak dapat yang cerita yang bagus tu susah lah. Yang betul-betul ada pelajaran and so on. Tapi kualiti dia dari segi
grafik pun meningkat daripada colour. Macam tahun berlalu kita tak ada colour, sekarang ada colour, and dia punya shot sekarang dah lawa. Sebab diorang nak belajar pada teknologi yang sekarang dah ada. Melody. Okay, saya rasa kan film-film zaman sekarang ni ada tak unsur-unsur macam film Melayu? Ada. Every film mesti ada unsur-unsur macam untuk dapatkan viewer. Sebab zaman sekarang kan suka akses macam tu. Either dalam lakonan, gerakan untuk macam sweet-sweet ke, ataupun lawak yang double meaning yang berbisa. Sebab orang zaman sekarang kan remaja lah. Kalau asal double meaning cepat dia pick up benda-benda yang macam ni. Yang tiap nak expose. Benda ni laju ke? Maksudnya sebab daripada kecil sampai besar ada mestilah daripada filem-filem luar Barat. daripada barat. Sebab diorang production buat survey yang viewers suka tengok cerita yang mana, and then orang-orang Melayu pun start lah scene-scene yang macam tu, babak yang macam Film ni memang banyak timbulkan kontroversi kadang-kadang. sekali pelakon yang dah married, seorang yang dah kahwin, seorang isteri lain, seorang suami lain, and then buat yang betul yang rasa sweet gila, and then dah diorang jala. And then startlah vlog khabar ini dengan tu, lepas tu bukan fitnah, and then dapat dosa, free je dapat dosa. Every story mesti ada negatif and positif dia. Melody. Lisa, soalan saya yang ketiga macam mana Lisa rasa film-film Melayu kita ni boleh memberi impak pada generasi muda? Mostly yang popular remaja-remaja kita apa yang diorang buat kan. Ada cerita macam kita dah babak yang sweet-sweet dengan perdatangan, and then sandar-sandar gitu dalam sini. Dia mesti ada macam terasa macam nak lah macam manusia ni kan kalau babak cerita ni nombor satu nafsu Sunat tu kan. pengaruh kan? Pengaruh babak. Especially lead to Banyak tak elok lah kan? sikit-sikit, and then lama-lama jadi lain. Soalan saya yang terakhir macam mana Lisa rasa boleh unsur-unsur lucah dalam film-film kita ni boleh ada dalam industri? Untuk pendapat saya dari segi production, untuk tarikkan viewers, penonton, bila ramai viewers, production style lah, orang nak ambil dia as a untuk producekan filem-filem. Misal kalau Lariskan filem dia lah. produk dia bagus lah, dia mesti nak kaji macam mana nak dapatkan viewers. Most teenagers pun tengok cerita apa, and then cara cerita yang macam mana. Okay, terima kasih Lisa kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baiklah, penonton sekalian, itu saja setakat ini. Teruskan bersama kami di Melody, kurangkan Kontroversi kat keimanan. Kembali ke studio. Melody. Saya setuju dengan ulasan pakar tadi. Okay, Zizan, sekarang kita apa nak buat? Ya, apa kita nak buat? Mesti korang tertunggu-tunggu, betul tak? Ya, ada sambutan. Okey, sekarang lepas kita dapat ulasan daripada pakar tadi, apakah pandangan orang lain? Sekarang kita akan ambil seorang insan, iaitu insan yang bergelar tahfiz. Apakah pandangan orang yang berilmu dalam bidang agama? So, saksikan. Melody. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya kami daripada Melody. Apakah nama Akasha. Akasha? Daripada mana? Daripada senior ilmu. Ilmu. Kos? Course Civil Engineering second year Tafiq. Oh, Tafiq. Oh. Maknanya masuk soalan dengan soalan ni. Okay, sebenarnya isu sekarang ni kita ingin tanyakan tentang unsur-unsur lucah filem-filem Melayu yang baru. Okay, first kali apakah pendapat anda tentang unsur-unsur lucah ini secara umum? Unsur lucah. Ya. Dia kalau yang saya faham tentang apa bila kita sebut tentang lucah ataupun dalam kata-kata yang sama mungkin pornografi. Sebenarnya pornografi ni kalau bagi saya daripada sudut sisi Islam, pornografi ni sebenarnya adalah benda yang memang telah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di mana dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun juga telah menyebut, okey, antara petanda orang beriman ni adalah orang yang menjaga kemaluan dia sendiri. Okey, mana dia tidak membuat sesuatu di luar batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi tentang isu pornografi sebenarnya perkara ini adalah perkara yang memang jelas
dilarang daripada sisi agama. Okay, dan daripada kita punya sudut civic dalam diri tu, benda tu berlawanan dengan kita punya moral. Okay, dan bagi saya benda ni, kalaulah ada unsur kelucahan dalam filem-filem Melayu atau filem-filem tempatan kita, benda ini adalah sesuatu yang amat tidak wajar. Melody. Okey, saudara Akasha. Okey, bagaimana pula cara untuk menghindari daripada unsur-unsur lucah ni berleluasa dalam filem-filem Melayu? Dia sebenarnya kalau kita nak cakap nak hindari unsur-unsur lucah, benda ni sebenarnya adalah benda yang, kalau bagi saya dan saya rasa bagi anda dan bagi semua masyarakat, benda ni adalah benda yang susah. Okay, sebab dia pornografi dan lucah ni, dia benda yang orang cakap berkaitan dengan lust, kita panggil nafsu. Okay, jadi untuk macam mana kita nak hindari unsur lucah dalam filem-filem tempatan khususnya, okay, antara yang saya rasa adalah pihak yang berwajib lah, macam Finas dan sebagainya, perlu mengambil tindakan yang tegas atau perlu menapis filem-filem tempatan yang sedia ada, dan juga filem-filem yang dibawa masuk daripada luar negara, daripada luar, perlu ada penapisan yang khusus di mana untuk mengelakkan unsur-unsur lucah ni juga. Antara benda yang boleh dibuat adalah melibatkan pihak Jabatan Agama, joint venture sekali dengan Finas dan sebagainya, bagi memastikan penapisan itu lebih jitu. Kerana saya yakin Finas sahaja tak akan mampu untuk menapis filem ni, tak akan ada satu standard. Finas tak akan mampu buat benda tu, melainkan ada pihak yang betul-betul arif dalam agama yang boleh menetapkan satu standard untuk kita menapis filem-filem lucah ni. Okey, bagaimana pula dengan faktor-faktor yang penyebab untuk unsur-unsur lucah ini makin berluasa dalam filem Melayu? Saya rasa antara faktor besar kalau yang kita ambil, para penerbit Melayu sebenarnya dia memasukkan unsur-unsur lucah ni, pendapat saya. Antara faktor yang terbesar adalah sebenarnya pengaruh daripada filem-filem barat sebenarnya. Di mana kalau kita ambil filem-filem barat, contohlah antara filem terbaru adalah Wolf of Wall Street. Dah pernah tengok? Ya. Oh, dah pernah? Bahaya dia. Okey, filem Wolf of Wall Street ni memaparkan nudity yang keterlaluan, dan di mana benda ni adalah sebenarnya menyalahi unsur untuk filem itu diterbitkan. Dan saya rasa pihak Melayu dia mungkin untuk mendapatkan lebih audience, okey, untuk dapatkan lebih keuntungan, So dia menarik unsur-unsur tu. Dia bawa masuk itu sebagai salah satu tarikan lah untuk filem tersebut. Berdasarkan unsur tu, adakah ia sewajar dengan masyarakat Islam untuk zaman ini? Dia kalau kita sebut tentang lucah atau pornografi, benda tu tak akan pernah wajar dengan Islam, bagi saya lah. Kerana Islam adalah sebuah agama yang kenal apa itu betul dan apa itu salah. Okay, dan bagi saya pornografi itu adalah sesuatu yang amat tidak bermoral. Di mana sebenarnya tentang pornografi ini telah banyak diulas oleh para cendekiawan, di mana bukan cendekiawan Islam sahaja, tapi juga cendekiawan Kristian. Dan di antara kata-kata yang pernah saya baca ada terlintas, pornografi memang tak akan buatkan kita jadi jahat terus, tak. Tapi pornografi dalam sikit demi sikit dia akan membunuh jiwa kita daripada dalam. Okay, dan akan menarik kita untuk melakukan kejahatan. Dan apa yang lebih teruk lagi, kesan daripada pornografi ni akan menyebabkan jiwa kita mati. Okay, dan mungkin disebabkan pornografi kita boleh hilang kita punya hati. Melody. Okeylah, baiklah. Terima kasih ya, saudara Akasha. Okay, jumpa lagi di dalam rancangan Melody. Kurangkan kontroversi dan tingkatkan keimanan dalam filem. Okay, terima kasih. Okay. Melody. Kita bertemu lagi dalam Melody. Kurangkan kontroversi, kuatkan keimanan dalam filem. Dalam next episode, next isu-isu Hangat, isu-isu menarik. dan isu-isu yang Sensasi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi